Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 1 September. Kerajaan Sarawak mensasarkan pendapatan isi rumah di negeri ini dapat mencapai tahap pendapatan isi rumah median nasional. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jaritun Oping berkata perkembangan ekonomi negeri yang amat memberansangkan pada kadar 6.5% pada 2022 menunjukkan rakyat Sarawak mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan. Baru-baru ini juga Bank Dunia telah mengiktiraf Sarawak sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi dengan pendapatan negara kasar GNI per kapita sebanyak RM61,442. Namun pendapatan isi rumah rakyat adalah RM4,978 pada tahun lepas, masih belum mencapai tahap pendapatan median nasional. Saya amat berharap dengan perkembangan ekonomi negeri ini yang amat memberansangkan pada kadar 6.5% pada 2022, rakyat kita mempunyai peluang dan ruang untuk meningkatkan pendapatan mereka sekaligus memperbaiki kedudukan pendapatan isi rumah negeri ini berbanding tahap di peringkat nasional pada 6,388 iaitu median household income. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perhimpunan sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak 2023 yang diadakan di Mukah. Beliau juga menegaskan keutuhan dan kestabilan politik di bawah pentadbiran kerajaan negeri telah memberi ruang dalam merangka dan menentu hala tuju yang jelas dari sudut ekonomi negeri ini. Ujarnya atas tujuan sama, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Menteri Bertanggungjawab sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, semangat perpaduan, kesatuan, kebersamaan dan keterangkuman yang ditunjangi adalah tonggak utama dalam menjamin kelangsungan dan kejayaan Sarawak dalam mencapai status wilayah maju menjelang tahun 2030. Ianya diaspirasikan menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jelasnya ia selari dengan semangat dan aspirasi tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Ujarnya setiap tahun penduduk Sarawak menyambut Hari Sarawak Merdeka, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan penuh semangat patriotisme. Hadirin dan hadirat sekalian, sepanjang 3 bulan ini, Julai, Ogos dan September, penduduk Sarawak digalak menzahirkan semangat patriotisme dan rasa cinta akan negara melalui pengibaran bendera Sarawak dan jalur gemilang dan nyanyian lagu-lagu patriotik. Secara jujur, penyataan secara terbuka perasaan cinta, kesetiaan dan pengabdian kepada negara adalah penting. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sarawak yang diadakan di Mukah berakhir dengan sesi Unity Talk dan Town Hall. Program ini diadakan di Dewan Serbaguna Sentex Mukah, dihadiri lebih 200 belia dari pelbagai institusi pendidikan di sekitar Mukah. Antara isu yang diutarakan ialah pembangunan belia, infrastruktur dan perpaduan dan perumahan yang merupakan isu yang dekat di hati belia. Sesi itu antara lain bertujuan bagi mendekati hati rakyat dan memahami isu yang berlaku dalam kalangan belia. Hadir sebagai moderator dalam sesi dialog bersama belia tersebut ialah Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Raziz Hitam dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Pasang bayi kembar merupakan bayi paling awal dilahirkan di Hospital Umum Sarawak HUS bersempena Hari Kebangsaan. Menurut jurucakap HUS, bayi kembar yang pertama dilahirkan ialah bayi perempuan seberat 2 kg pada pukul 12.01 tengah malam diikuti bayi lelaki seberat 2.1 kg seminit kemudian. Bayi kembar tersebut merupakan bayi berbangsa Melayu. Diikuti bayi berbangsa Iban yang dilahirkan pada pukul 1.29 pagi berat 2.41 kg.
Sementara itu, di Hospital Sibu pula menyaksikan bayi pertama merupakan bayi perempuan berketurunan Iban dilahirkan pada 12.18 minit tengah malam tadi dengan berat 1.79 kg. Manakala di Hospital Miri juga, bayi pertama dilahirkan adalah bayi perempuan berbangsa Iban dengan berat 2.8 kg pada pukul 4.48 pagi. Setakat pukul 2 petang semalam, Hospital Bintulu mencatatkan kelahiran 7 bayi yang terdiri daripada 4 lelaki dan 3 perempuan, manakala Hospital Sri K pula mencatatkan 5 kelahiran termasuk 2 bayi perempuan. Hospital Limbang pula mencatatkan kelahiran 2 bayi lelaki dan 2 bayi perempuan. Pelbagai aktiviti dan pertandingan telah diadakan oleh Perkumpulan Persatuan Wanita Sarawak PPWS cawangan Kampung Ladang Baru Lawas dalam meraihkan Hari Kemerdekaan. Antaranya ialah pertandingan masakan, gubahan bunga, basikal berhias, zumba dan saringan kesihatan. Menurut pengerusi PPWS cawangan Kampung Ladang Baru Lawas, Yatin Jali, program tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama komuniti di daerah tersebut. Alhamdulillah, sebenarnya 31 Ogos Hari Merdeka, kami PPWS cawangan Kampung Ladang Baru berkesempatan mengadakan pelbagai aktiviti selain menghidupkan hubungan sesama komuniti di kawasan ini. InsyaAllah di masa akan datang kami akan mengadakan lagi lah program sebegini. Beliau yang ditemui media selepas program bersempena Hari Kemerdekaan yang ke-66 anjuran PPWS cawangan Kampung Ladang Baru Lawas di Lawas. Penganjuran program tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat dan berharap agar ianya dapat dilaksanakan pada masa akan datang. Alhamdulillah, program dijalankan dengan sangat lancar. Dia merupakan satu inisiatif yang sangat baiklah untuk mengeratkan silaturahim sesama rakyat, and then boleh mengeratkan lagi perpaduan lah. And diharapkan di masa yang akan datang akan diperbesarkan lagi lah. Penganjuran ini amat baik, maka saya suka mengucapkan terima kasih di atas kejayaan penduduk kampung ini keseluruhannya. Bagi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk aktiviti ini akan diadakan seterusnya tiap-tiap tahun yang akan datang. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023 kepada seluruh warga Malaysia. Saya mengharap agar seluruh Malaysia, negeri kita, daerah kita akan terus maju. Saya mengharapkan agar semua rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu, bekerjasama dan menjadikan sebuah Malaysia sebuah negara yang akan terus maju, makmur dan sejahtera. Di Hari Kebangsaan ini, saya berharap semoga semua rakyat Malaysia mampu untuk menjaga keamanan dan keharmonian Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan. Bersua kembali, projek pemberangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS bukan sahaja sejajar dengan komitmen Sarawak dalam menangani fenomena perubahan iklim, malah ia juga membuka jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Hibni Abang Hibni memberitahu projek CCUS yang sedang dilaksanakan direka untuk meletakkan Sarawak sebagai perintis dalam teknologi CCUS di rantau ini. Beliau memberitahu demikian semasa menjadi ahli panel dalam persidangan H2 Asia 2023 di Kuala Lumpur. Dalam kenyataan medianya, Dr. Hazlan menyatakan dengan inisiatif tersebut, Sarawak telah memainkan peranan penting dalam usaha global menangani perubahan iklim dengan memacu penyakarbonan industri melalui mekanisme CCUS yang cekap. Dalam perkara itu, beliau turut menekankan tentang kepentingan menyediakan rangka kerja yang merangkumi perundangan, teknikal, kewangan, perniagaan dan percukaian serta kerja sumber manusia sebelum memulakan projek CCUS dan projek hijau yang lain. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi di Bandar Kuching dalam ops tiris malam. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin berkata kejayaan tersebut hasil pemeriksaan ke atas stesen-stesen minyak di sekitar Kuching.
Dalam kenyataan medianya, beliau memberitahu ia melibatkan rampasan 900 liter diesel dengan anggaran nilai RM1,935 selain menyita sebuah van, tangki plastik berkapasiti 1,000 liter dan pam elektrik beserta hos lut sinar. Keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM12,535. Jelasnya seorang warga tempatan turut ditahan dalam pemeriksaan itu. Matthew berkata kes disiasat di bawah Seksyen 20/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan oleh pegawai bekalan. Sejak Januari lepas, KPDN Sarawak telah menghasilkan sebanyak 167 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai rampasan sebanyak RM10,69,143.27 dan nilai kompaun sebanyak RM574,500. Manakala lebih 1,500 pemeriksaan dijalankan ke atas stesen dan pemborong minyak diesel di seluruh negeri Sarawak sejak 1 Mac tahun ini di bawah Obstiris. Majlis Daerah Limbang akan mengadakan pesta buah bersempena sambutan 75 tahun Jubili Emas Majlis Daerah Limbang. Menurut wali kotanya, Kaunselor Sufian Mohad, pesta tersebut akan dapat mempromosikan daerah Limbang kepada masyarakat tempatan dan menarik pelancong luar. Jelasnya dengan tibanya musim buah di Limbang pada masa ini, pihaknya telah membuka ruang dan peluang kepada peniaga-peniaga untuk berniaga sepenuh masa di tapak yang telah disediakan dengan memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan. Kita telah pun mengumumkan sebenarnya kepada para peniaga, terutamanya untuk Khamis Jumaat, di mana mereka telah pun dibenarkan berniaga di kawasan berdekatan dengan Medan Selera secara sepenuhnya bermula pada minggu lepas. Pada hari Khamis minggu lepas. Jadi ianya sudah bermula dan kita sekarang ni tengah pun mempromosi supaya orang ramai datang ke Limbang dan pesta musim buah-buahan akan kita laksanakan. Pada tahun ini insya-Allah sempena Hari Bukit Mas yang akan berlangsung pada bulan 10 sekaligus sambutan 75 tahun Jubili Emas ataupun wujudnya Majlis Daerah Limbang. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan lift bangunan tamu Limbang daripada kontraktor kepada Majlis Daerah Limbang di Limbang. Beliau juga menasihatkan agar para peniaga dapat menjaga kebersihan di premis perniagaan mereka untuk memberi keselesaan kepada pengunjung yang datang. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 1 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Terence dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.